What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas siri animasi kegemaran kita, which is One Piece. So guys, this is a full spoiler untuk chapter 1049 dan kita hanya tinggal untuk menantikan chapter 1049 sahaja untuk diriliskan dan dijadualkan akan mungkin keluar esok insyaAllah. So guys, minggu ni kita dikejutkan dengan inti chapter 1049 yang terkandung banyak sangat perkara yang sangat-sangat menarik, dan chapter ini akan menjadi remark untuk arc Wano Kuni. Di antaranya adalah tumbangnya penaklukan Beast Pirate dan Shogun celaka Kurozumi Orochi. Setelah dalam chapter ini kita didedahkan Kaido telah tumbang akibat menerima serangan pamungkas dari Luffy, The Bajrangan. Dan ditambah lagi dengan sebuah kejutan yang diberikan Oda kepada kita berkenaan flashback dari Kaido yang akan banyak mengungkap misteri-misteri dunia One Piece. Terutamanya adalah rupa Rock di Zebek yang dengan perlahan semakin hampir untuk didedahkan. Alright, mari sama-sama kita membongkar spoiler 1049 sepenuhnya. Jom, let's proceed with the content. Apapun mesti dengan kicap kipas udang. Tak boleh tidak. Cap, 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 kicap kipas udang. Lepas makan, kita berkipas. Kicap kipas udang, pasti lazat sekali. Chapter 1049 kali ini diberi judul Dunia yang Harus Kita Cita-Citakan. Berkemungkinan tajuk chapter kali ini merujuk kepada kata-kata Luffy dalam chapter ini yang menegaskan bahawa dia mempunyai satu tujuan, iaitu dia ingin menciptakan sebuah dunia di mana tiada nakamanya yang akan kelaparan. So, adakah ini kata-kata yang diungkapkan Roger dan Luffy yang telah disenset sebelum ini? Cumanya Luffy kalau nak mudah untuk wujudkan impian ini, cara shortcut kau boleh buat be. Kau rekrut je si Strusen tu, batang pokok pun dicincang jadi daging. Cook Nomi kot. Itu pasal tajuk. Berkenaan cover page pula, kita akan dapat melihat kisah pengembaraan Germa 66 Cold Blooded Voyage volume seterusnya. Dan dalam cover page itu, kita akan dapat melihat ada seseorang sedang membakar buku penjara yang dihasilkan Mon Dio. Huyo, ada D juga Dan siapa yang sedang bakar buku itu? Adakah Puding? Cuba korang komen. Alright, pada muka surat pertama kita dapat menyaksikan event yang sedang berlaku di atas bumbung Onigashima dan di ruang udara Flower Capital. Jadi kita akan kembali dapat melihat sambungan daripada pertembungan A Strength Contest di antara Kaido menentang Luffy yang menyebabkan kawasan pertembungan di sekitar mereka terdapat petir hitam yang sangat banyak, dan di sana juga kita dapat melihat kepalan gergasi Luffy berhasil digigit oleh naga api Kaido. Kaido kemudiannya berkata bahawa Luffy telah pun berjaya melangkah jauh dan Luffy berjaya melakukan dengan baik bertarung menentangnya selama ini. Namun Luffy tidak mampu untuk mengubah dunia. Lantas kita dapat melihat sebuah flashback Kaido sewaktu kecil yang berusia sekitar 10 tahun pun dimulakan. Kaido pada ketika itu berada di sebuah pulau yang bernama Vodka Kingdom, dan beberapa pasukan dari kerajaan Vodka telah mengatakan sesuatu luar biasa. Kaido adalah askar yang terkuat walaupun dia hanya pada ketika itu baru berumur 10 tahun. Kaido menjawab bahawa pertempuran itu belum cukup buatnya. Kemudian kita dapat melihat sebuah panel yang memperlihatkan kerajaan Vodka 46 tahun yang lalu. Salah seorang dari pasukan kerajaan Vodka berkata bahawa negara mereka tidak perlu turut dalam peperangan dan mereka hanya perlu terus menang dan mengumpulkan duit yang cukup untuk membiayai ufti syurgawi, atau mereka akan kehilangan hak asasi mereka di dalam dunia ini. Kaido pun lantas menjawab dengan berkata bahawa mengapa semua orang menurut cakap Celestial Dragon. Kemudian Raja Vodka pun mengatakan sesuatu kepada Kaido mengarahkan supaya Kaido melayani mereka. Lantas Kaido menjawab, kenapa aku harus menjadi anjing pemerintah? Kemudian Raja menjawab bahawa Kaido banyak membuat masalah di negara tersebut. Dan lantas Kaido pun terlihat dibelenggu dengan rantai sambil dikawal oleh pasukan Marine, dan pasukan Marine di situ mengatakan sesuatu kepada Raja Vodka. Pasukan Marine itu berkata bahawa setelah mereka menyerahkan Kaido, negara tersebut pun mendapat hak untuk turut dalam acara revelry. Kaido pun terus terlihat mengamuk di sana dengan mengatakan bahawa dia bukanlah alat untuk senang-senang dipergunakan. Kemudian setelah itu Kaido dibawa oleh World Government ke markas mereka. Namun tiba-tiba ada salah seorang dari anggota Marine menjerit memberitahu bahawa Kaido telah melarikan diri. Kemudian setelah dari itu mereka pun telah menaikkan satu poster bounty di atas kepala Kaido yang bernilai 70 juta berry. Kemudian Kaido telah ditahan kembali dan again berjaya sekali lagi melarikan diri, dan Kaido akan dapat ditangkap ketika dia berasa lapar. Kemudian scene beralih ke arah sebuah pulau yang bernama Beehive 44 tahun dahulu, dan di situ adalah pulau milik Lanun, dan di sana Kaido dilihat mengamuk dan mengalahkan seseorang di sana. Dan orang-orang yang berada di situ tertanya-tanya siapakah dia? Dia sangat kuat, sungguh pun baru berusia 15 tahun. Dan di sana juga kita
kita dapat melihat di sebelah Kaido ada Whitebeard yang pada ketika itu masih lagi muda. Whitebeard pun mengajak Kaido untuk menganggotai lanun rock di Xebec. Whitebeard berkata dengan sinisnya kepada Kaido bahawa adakah Kaido pernah terfikir untuk menjadi lanun? Xebec dah lama ingin bertemu dengan Kaido. Dan orang-orang di situ menjadi gelisah mendengar hal itu kerana Xebec adalah nama untuk seorang kapten lanun yang tiada siapa dapat mencabarnya. Dan di situ juga kita dapat melihat Big Mom yang mengatakan sesuatu. Big Mom mengajak Kaido untuk segera bersamanya dan mereka akan menuju ke God Valley. Dan beberapa lanun di sana pun melihat bagaimana Xebec merekrut lanun-lanun dalam lanunnya, dan kemudian berita tersebar bahawa Rocks Pirate telah berpecah dan mereka menyorotkan nama Monkey D. Garp yang telah berjaya menjatuhkan seluruh lanun tersebut. Big Mom kemudiannya bertanya di mana Kaido telah pergi dan tertanya-tanya adakah Kaido bergurau. Kemudian kita dapat melihat 10 tahun setelah kejadian sejak insiden di God Valley, dan pada ketika itu pula kita dapat melihat Kaido yang bersama Kurozumi Higurashi. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Nenek Higurashi berkata dengan nada memuji Kaido sebagai simbol kekuatan, dan Higurashi telah seakan-akan menghasut Kaido untuk ke Wano bagi menuntut negara tersebut untuk klannya. Higurashi kemudiannya berkata bahawa The Remnant of Xebec akan kembali menjadi sorotan suatu masa nanti. Dalam dunia ini, senjata hanyalah sebuah alasan. Kaido kemudiannya menjawab kata-kata Higurashi dengan sangat lantang. Ada orang dilahirkan sebagai seorang bangsawan. Orang-orang yang lemah akan terus dihina, dan mengajak Higurashi untuk menyeret semua mereka ke medan perang. Kerana dalam perang sahajalah menyingkap erti kesetaraan dan kebebasan. Hanya dalam peperangan nilai seseorang ditentukan. Setelah itu Kaido pun terlihat berbicara dengan King. Kaido berkata bahawa dia tak tahu dari mana Yamato mendapat informasinya, namun dia mendengar bahawa Yamato berkata yang negara Wano ini akan dibuka perbatasannya dan menjadi sebuah persiapan untuk seseorang yang bernama Joy Boy. Jika orang itu sama dengan apa yang dia nantikan, maka dia akan tahu siapa itu Joy Boy. King lantas bertanyakan siapa orang yang akan menjadi Joy Boy itu. Kemudian scene beralih semula ke masa sekarang di atas bumbung Onigashima, dan kita dapat melihat pertembungan antara dua haki yang sangat kuat. Dan apabila panel di zoom out kan, kita dapat melihat salah seorang daripada anggota CP0 telah meloncat keluar dari pulau Onigashima menuju ke bawah, namun masih belum jelas apa yang dia cuba untuk rancangkan. Kemudian scene beralih ke arah Momonosuke. Momo berkata bahawa Luffy akan menang, dan Yamato pun segera memerintahkan Momo untuk berbuat sesuatu terhadap pulau Onigashima yang akan jatuh ke bawah. Kemudian scene beralih ke arah Jinbei dan Raizo setelah mereka berhasil dengan gabungan usaha mereka yang cuba untuk memadam kebakaran api dari dalam istana Kaido. Dan di sana kita dapat melihat air yang terus-menerus keluar dari celah-celah bangunan menghantam orang-orang yang berada di dalam istana, hingga akhirnya beberapa aliansi seperti Brook, Nami, Apu, para Akazaya dan masih banyak yang lainnya terkena kesan daripada aliran air milik Raizo. Raizo berkata bahawa supaya untuk menyelamatkan semuanya, wahai air Zo. Dan di sisi lain kita dapat melihat Sanji yang masih kebingungan dari mana datangnya air sebanyak ini. Frankie pun terlihat berkata kepada orang-orang di sana supaya tidak terhanyut oleh air Zo itu. Kemudian dalam chapter ini juga kita dapat melihat ke arah sisi Hiyori, dan kita dapat melihat Denjiro mendakap erat tubuh Hiyori. Denjiro berkata bahawa Hiyori telah berjaya bertahan dengan baik, bertahan selama bertahun-tahun ini sehingga datangnya hari yang dijanjikan ini. Dan di situ juga kita akan mendapat sebuah flashback Denjiro dan Hiyori yang berpura-pura menjadi bawahan Orochi, dan kepala Orochi pun terlihat kaku di atas tanah. Kemudian setelah scene beralih ke arah pulau Onigashima, kita dapat melihat Yamato berkata bahawa Flame Cloud Kaido telah menghilang, mengisyaratkan bahawa Kaido telah ditewaskan, dan Momo pun menjerit, dan Momo sangat panik melihatkan yang pulau Onigashima akan jatuh ke bawah. Sementara itu, kita dapat melihat pertembungan antara Luffy dengan Kaido masih lagi berlangsung. Kaido kemudiannya berkata kepada Luffy, bertanya dunia seperti apa yang Luffy cuba untuk hasilkan. Luffy kemudian menjawab untuk memakan sepuas-puasnya, itu adalah dunia yang dia inginkan. Kemudian Luffy mengakhiri pertarungan tersebut dengan menolak penumbuk bajrang gunnya dengan kuat, menyebabkan Kaido terlontar ke tanah. Kemudian beralih ke muka surat seterusnya yang menunjukkan bagaimana Momo akhirnya berjaya menghasilkan Flame Cloud-nya. Dan di muka surat terakhir kita dapat melihat sebuah lagi flashback Kaido. Kaido bersembang dengan King. Kaido berkata bahawa dia mengetahui siapa sebenarnya Joy Boy itu, dan dia adalah orang yang mampu untuk mengalahkannya di masa hadapan. Dan chapter 1049 pun tamat. Menarik gila chapter 1049 ni guys. Banyak gila pendedahan yang Oda bagi dekat kita. Tak sabar-sabar nak tunggu chapter ni keluar esok, dan insyaAllah aku akan cuba sedaya upaya untuk keluarkan review chapter sepantas yang boleh. So guys, jumpa lagi di video selanjutnya, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi